Salam sejahtera Dokters, nama saya Siai Hong dan hari ini kami akan membentangkan infografik yang bertajuk isu sosial dan budaya. Antara isu sosial yang paling serius adalah gangsterisme, di mana ia merupakan tingkah laku yang bercanggah dengan undang-undang dan peraturan. Contoh kes keganasan adalah memeras ugut, pembulian, mencuri, dan sebagainya. Penyebab utama gangsterisme ialah institusi kekeluargaan. Kebanyakan ibu bapa terlalu fokus kepada kejayaan mereka sehingga mereka mengabaikan anak mereka. Oleh itu, anak berpeluang untuk melibatkan diri dalam gangsterisme akibat dipengaruhi oleh kawan yang buruk. Selain itu, seseorang yang kurang didikan agama juga mudah terlibat dalam gangsterisme kerana mereka tidak terikat dengan nilai keagamaan dan moral. Akhirnya, media massa juga merupakan punca penyebab gangsterisme. Akibat terbuka kepada berbagai trend-trend yang hangat, maka remaja akan terikut-ikut dengan trend tersebut tanpa berfikir secara matang. Sekian, terima kasih. Yang paling mudah untuk dilihat adalah kerosakan harta benda, terutamanya harta benda awam. Golongan pelajar di sekolah yang terlibat dengan kegiatan gangsterisme juga akan melakukan pelbagai masalah dan perkara ini boleh mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran PMP di sekolah. Akibat perlakuan sendiri, keluarga pelaku gangster turut mendapat impaknya kerana nilai setitik rosak susu sebelanggar. Masyarakat hilang kepercayaan terhadap keluarga tersebut. Para keluarga tercara dengan tindakan remaja tersebut ibarat menconteng arang di permuka. Cara pertama untuk mengatasi isu ini ialah hubungan berkualiti di antara remaja, keluarga dan guru. Apabila hubungan tersebut dapat disemai, maka remaja akan memilih untuk berkongsi setiap suka dan dukanya serta tidak memerlukan individu lain bagi mengisi kekosongan emosinya. Seterusnya, remaja harus pandai memilih rakan dan mengelakkan berpasangan. Penyediaan jadual waktu juga satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Remaja yang dapat mengatur masa dengan baik akan mendahulukan perkara-perkara yang penting dan mengenepikan perkara-perkara yang kurang penting. Akhir sekali, kawalan terhadap media sosial dapat membantu mengatasi isu gangsterisme ini. Salam sejahtera puan, saya Ho Chun Suan. Saya ingin menyampaikan definisi dan faktor tentang seks songsang. Seks songsang bermaksud melakukan kejahatan haram antara lelaki sesama lelaki, perempuan dengan perempuan ataupun lelaki perempuan yang menukarkan jadinya untuk melakukan dosa durjana dengan pasangan masing-masing. Salah satu faktor seks songsang ialah fikiran remaja yang tidak matang. Bagi mereka, perasaan seksual terhadap lelaki itu adalah normal dan sebelah jadi. Perasaan ini mula terbentuk semenjak zaman kanak-kanak dan berancutan sehingga ke peringkat dewasa. Faktor kedua ialah persekitaran dan bekal uran. Ramai dari mereka ini juga yang mulai terjebak apabila sejak di asrama sama ada diliwat oleh senior ataupun rakan sebilik, yang akhirnya menyebabkan kedagiran yang melarat. Pengaruh internet juga akan menyebabkan isu seks songsang. Ada juga filem yang mengandungi unsur lucu yang tidak dilapis seperti di Netflix dan platform video streaming luar yang lain. Termasuk laman web lucu yang memaparkan adegan yang bermacam-macam. Okey, saya akan teruskan tentang kesan seks songsang. So, kesan seks songsang ini akan menyebabkan penularan wabak, sindrom kurang daya tahan melawan penyakit iaitu AIDS dan transmisi jangkitan HIV melalui hubungan seksual yang melampaui batasan adalah penyebab pertama penularan wabak berbahaya dan meruntuhkan akhlak institusi masyarakat kita. Selain itu, mereka akan dielak ataupun dipandang rendah oleh masyarakat. Oleh itu, kita harus mengatasi masalah ini dengan memupuk hubungan kekeluargaan yang erat. So, ibu bapa harus mengutamakan ajaran agama yang kukuh. Selain itu, kerajaan negeri juga wajib prihatin terhadap penyakit HIV atau AIDS ini dengan memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik mengikut jadual secara berkala seperti khidmat kaunseling kekeluargaan. So, peranan doktor sangat penting untuk mengatasi masalah yang rancak berlaku ini. Doktor bertanggungjawab untuk mendidik pesakit, individu dan masyarakat mengenai konsep pencegahan awal penyakit dan mengenal pasti risiko penyakit agar apabila berlakunya wabak, pencemaran atau penularan dan risiko penyakit boleh dikawal dengan lebih awal. So, sekian, terima kasih.
itu, kita dapat lihat isu budaya barat dalam infografik itu. Apakah maksud isu budaya barat? Maksudnya ialah gerakan pembaratan dan penjajahan fikiran yang dilancarkan kepada sebuah negara yang mempunyai tujuan yang nyata. Sebagai contoh, budaya punk. Punk lebih terkenal dari fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan. Faktor-faktor yang menjadikannya ialah pengaruh media massa. Kemunculan media sosial yang terlalu meluas menyebabkan remaja muda terdedah kepada berbagai maklumat. Selain itu, pengaruh keluarga juga merupakan sesuatu faktornya. Hal ini demikian kerana konflik dalam keluarga menyebabkan remaja untuk menjauhi keluarga serta mencari teman rapat atau pasangan di luar. Faktor seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Ajakan rakan paling banyak mempengaruhi seseorang individu kerana mereka mempunyai persamaan dari segi perasaan. Salam doktor, nama saya Lakan Yunji dan hari ini saya akan bincang tentang isu sosial dan budaya. Part saya ialah isu budaya barat. Isu ni telah membawa beberapa kesan buruk kepada negara kita. Contohnya masalah kekeliruan dan keruntuhan adab. Hal ini kerana remaja meniru perkembangan fashion dari barat untuk kepentingan perkara-perkara fashion tanpa memperdulikan nilai-nilai bumi. Walaupun kesan buruk ini telah muncul, tapi kita juga mempunyai beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertamanya ialah mengamalkan gagasan Satu Malaysia. Hal ini dapat menanamkan nilai murni dan ajaran agama kepada generasi muda. Yang seterusnya ialah kawalan terhadap media sosial. Semua pihak perlu menggunakan sebaik mungkin kemudahan yang telah disediakan pada masa kini untuk menjauhkan foto-foto media yang memberi pengaruh negatif. Yang akhirnya ialah kita perlu bijak memilih rakan yang baik. Kita perlu mendampingkan rakan-rakan yang baik untuk menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Selain daripada isu budaya barat, kita juga dapat lihat isu budaya bermaterialisme dan infografik tersebut. Budaya bermaterialisme ialah sifat yang tergolong dalam kehidupan masa kini yang mengutamakan keinginan untuk mengejar hak keberdayaan. Masyarakat dunia yang sedang terkejar-kejar untuk mencari kesenangan dunia dengan kebendaan yang ada di sekeliling. Antara faktor yang menyebabkan isu tersebut adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Sebagai contoh, penilaian terhadap seseorang dibuat melalui kemewahan seseorang, seperti jenis kereta yang pakai, rumah yang didiami, serta jenama pakaian yang dipakai. Anak muda menjalani gaya hidup mewah seperti berbelanja di tempat-tempat eksklusif dengan mempamerkan kad kredit di sana sini. Faktor seterusnya ialah kejayaan seseorang diukur daripada aspek kebendaan. Contohnya, seseorang itu akan disanjung tinggi dan dihormati atas kemewahannya. Hai, nama saya Joan. Saya akan membentangkan budaya materialism. Budaya materialism juga membawa beberapa kesan terhadap negara kita. Satu daripada kesan-kesan itu ialah perlombaan untuk kaya. Hal ini demikian kerana remaja muda gemar menunjuk-nunjuk kemewahan hidup di sosial media seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, kesan peningkatan kes penipuan. Hal ini disebabkan oleh seseorang itu sanggup berhabis beribu-ribu ringgit untuk bisnes yang tidak wujud. Akhirnya, kerohanian masyarakat terjejas. Ini dapat dilihat dengan masyarakat menimbulkan perasaan dengki antara satu sama lain. Dengan menyelesaikan masalah itu, ibu bapa perlu meluangkan masa untuk mengajar anak supaya bersyukur dengan apa yang mereka ada. Kita juga perlu mengenali perbezaan kebutuhan dan keinginan untuk memahami apa-apa hal yang harus diprioritasi serta yang tidak seharusnya. Akhirnya, kita juga perlu menghindari menjanjikan hadiah atas keberhasilan anak. Terima kasih.